Ala bizikrullahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya hanya kamu mengingati Allah Subhanahu wa taala, maka hati kamu akan menjadi tenang. Malam ini insyaallah kita kongsi dan bersantai di depan saya ini para ustaz, para ahli ulama tentang adanya pengajian di sini cukup hebat. Jadi kita mungkin lebih kepada berkongsi program dakwah sedikit. Baru-baru ini kita masuk ke kami program dakwah bersama NGO Prihatin Sabah dengan kumpulan nasyid Ijaz. Kumpulan nasyid Ijaz ini dia datang bersama dengan kami, maknanya memang tidak berbayar. Ya, mereka datang ke Sabah untuk bersama dengan kami untuk program dakwah dan kebajikan. Mereka memang kita tidak bayar, kan? Maknanya mereka datang untuk membantu kami dalam misi program dakwah di Bumi Sabah. Baru ini kita pergi ke pensianan, dalam pensianan. Di sana kita masuk ke satu kampung, nama kampung apa ya? Lahap, kampung Lahap. Coba Bang Lahap. Boleh kan? Ya. Lahap Anas. Ibak Anas. Hah? Ibak Anas. Dia betul-betul. Kampung dekat-dekat kampung Lahap. Anas itu namanya tu lah. Dia di kampung ni. Spesial di kampung ni majoriti Kristian. Penduduk Islam itu ada dalam 5 keluarga lah. Maknanya 5 keluarga itu campur-campur anak isteri 7, ada 17 orang penduduk Islam. Kita pergi itu maknanya misinya sebenarnya misi untuk kita berjumpa dengan orang Islam yang sangat sedikit. Baru-baru ini kalau di Kota Kinabalu, di Sepanggar, di satu kampung situ, nama kampungnya Kampung Ngomong, Jasmudi. Kita buat zikir selawat jadilah. Di kampung situ juga komuniti Islam. Yang terbaru ini ada 3 orang mentak situ. Nah, dia mentak ni biasa macam kita sebut ini ikan goreng biasa itu. Dia 3 orang tu baru mentak. Perempuan, orang Muslimah. Dia yang seorang tu dia berkahwin dengan lelaki Kristian, dia masuk mengorbankan cintanya masuk Kristian. Yang seorang lagi bercerai dengan suaminya Islam. Dia dulu kahwin masuk Islam. Bila bercerai kan suami ni pun mungkin suami dia ialah suami bodoh lah. Pendek ceritanya. Dia pun kembali ke agama asal, bawa anaknya sekali. Lepas yang satu lagi dia perempuan bincang lah dia pulang. Dia masuk Islam balik. Dia dekat sana biasalah tuan-tuan. Dia biasa kita jumpa 10 kali. Tuan masuk Islam sekali ya. Dia masuk 10 kali, 15 kali. Jadi kita kalah. Nah sebutnya bila kita masuk ke kampung anak kongsi lah. Kampung tu isinya berjumpa orang Islam yang sedikit, 15 orang. Dia ada seorang nama dia, siapa nama kongsi tu? Dahlan. Itu betul. Nama dia Dahlan. Dan Dahlan Islam. Lepas tu adik dia seorang orang, adik dia ingat apa? Tak ingat kan? Adik dia tu Kristian. Jadi kita nak jumpa abang dia. Masuk ke dalam. Ijaz ni memang kita bawa untuk dia nasyid. Dia nasyid ni sebenarnya dia memang dah tazkirah. Kan tazkirah tetapi dimelodikan. Banyak dimusikkan. Ada sekumpulan manusia di antara kita ni yang suka muzik. Memang tak boleh pisah lah. Contoh, semua suka muzik. Siapa tak suka muzik kan? Kalau tak suka muzik, tuan-tuan cek yang kencing. Muzik ini maksudnya alunan-alunan. Kan zikir itu juga alunan. Qasidah itu juga alunan. Maknanya disuka kepada alunan-alunan. Maknanya zikir itu dilakukan, dialunkan. Maknanya bila kita dengar alunan itu rasa seronok. Yang orang Kristian ni kalau hujung minggu, hari Sabtu, hari Ahad kan dia pergi gereja kan. Dia cara sembahyang dia nyanyi. Menyanyi. Dan dari segi rayaan tu dia dulu dia menyanyi gereja. Kan maknanya bila menyanyi dia suka. Jadi misi kita dapat masuk kampung, nak sampai kampung tu tuan, kita akan melimpasi banyak kubur ni bukan kubur Islam, kita kubur Kristian satu, lepas itu kubur pagan misalnya. Kubur pagan tu tuan, dia letak satu rumah macam pondok, lepas itu tanah tu ditimbun macam tu dia, macam bukit. Ingatkan apa ada dalam tu? Rupanya mayat dalam. Dia dudukkan, lepas itu dia letak maknanya dia letak konkrit, lepas itu dia letak tanah ke atas. Kita akan lalu banyak jumpa lah situ. Kan kami sampai situ sampai
kurang bahasa sampai ke Taurat. Nah, jadi kan cerita bila kita sampai ke sana, tuan dan Allah sekalian, saudara kita di sana juga ada 15 orang. Dan bila kita masuk, yang maknanya yang cantiknya, yang seronoknya, kita berjumpa dengan saudara Islam kita di sana. Orang Kristian masuk sebab di sana majoriti Kristian. Dia missionary Kristian. Dia missionary ini memang dia banyak masuk lah. Kalau bandingin kita ni, kalau di Sabah Sarawak ni missionary Kristian ni banyak berdakwah, kan banyak berdakwah. Kalau berbanding dengan kita pun banyak juga. Tapi kadang-kadang ustaz-ustaz kita, pendakwa-pendakwa kita banyak duduk di masjid di Surau. Di sini, saya di sini bukan berdakwah lah. Kita dijumpai orang yang hebat, ilmu-ilmu semuanya. Maknanya kalau kita sekadar kita bagi kuliah pada di masjid Surau, maknanya sekadar untuk orang yang sudah ada ilmu, yang sudah ada iman, kan? Maknanya yang sudah dekat, maknanya hanya lagi menambahkan, mengajarkan pengetahuan untuk kita mentaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang di sana, di dalam, di kampung, kita masuk ke dalam, memang kita duduk di situ, di rumah. Rumah itu macam ni, rumah itu tinggi, bawah rumah itu ada halaman. Halaman itu tempat mereka berpesta untuk Aramaiti. Anda tahu Aramaiti? Saya tidak tahu Aramaiti. Aramaiti ini maknanya mereka meminum arak di situ. Nah, di situlah tempat mereka bila masuknya tahun baru, bila masuknya perayaan-perayaan tertentu, mereka akan Aramaiti di situ. Rumah itu rumah Tarikat, nah, disebut sebagai rumah permata kulah di kawasan pedalaman Mekah. Rumah tersebut disebut sebagai diasaskan ataupun dibuka oleh seorang wanita daripada Australia. Australia datang masuk ke dalam, bukannya melancong tuan-tuan. Dia duduk situ, dia duduk rumah tu, asalnya rumah tu disewa, kemudian dia beli. Lepas dia beli, dia bagi cantik rumah tu dan dijadikan sebagai tadika. Tadika ada digunakan untuk mendidik masyarakat yang datang situ, dan dia sebut sebanyak, dan dia mempromosikan cara hidupnya. Kan Allah sebut walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah sebut dalam Quran. Maknanya orang Yahudi ini, orang yang maknanya musuh Islam ini, dia tidak akan redha pada orang Islam sehingga kita ini ikut cara hidup mereka. Dia bukan berdakwah masuk dalam, dia menggunakan khidmat masyarakat. Maknanya dia sewa satu rumah, sehingga rumah itu dia beli daripada rumah usang, rumah itu dia bawa keluar. Maknanya dalam kampung itu rumah itu yang paling cantik. Maknanya dalam kampung itulah kita masuk dalam. Dan rumah itu dibuat tadika, dan rumah itu hari ini sudah kosong, dijadikan tadika. Orang yang asas sudah balik. Perempuan dan beberapa ada tim dia. Maknanya misinya untuk mempromosikan kehidupannya saya. Dia datang, dia berjalan, kadang-kadang dia pakai kemban saya. Ini maklumat daripada orang kampung di sini. Baik, yang kedua tuan-tuan dan puan Allah sekalian, bila kita masuk ke dalam, kita menceritakan tentang kebaikan Islam. Kita bagi tazkirah di situ. Hijaz bernasyid. Lepas itu saya bagi tazkirah. Orang Islam duduk di depan, lebih kurang ada 15 orang. Kita bawa sekarang ke situ Quran, wakaf Quran dan buku inilah beberapa buku. Masa itu kita bawa untuk sumbang kepada orang Islam, dan orang yang bukan Islam pun kita bawa juga. Kita bagi beras, kita bagi gula-gula, itulah maknanya untuk kita meramaikan majlis itu. Nah, sebut ya, di belakang itu penuh, belakang. Ada yang dulu tu macam nak cari gaduh dia. Kan, jangan kau datang ke kampung aku 16 atau mesti. Bingung itulah. Dia pakai itu, lepas tu dia pakai rantai yang ada salib. So, kan, jadi kita pun tengok takut juga kan. Tapi kita datang ni, kita nak jumpa orang Islam. Tapi orang Kristian ramai. Kita nak menceritakan apa dengan Tuhan dalam Allah sekalian. Nak sebut la ilaha fiddin satu. Yang kedua ni lakum dinukum waliyadin. Kan, untuk kamu agama kamu, untuk kami agama kami. Tuan-tuan nak pegang agama Kristian, pegang sampai mati pun tak apa. Masuk neraka pun tak apa. Agama Kristian kita sebut itu. Jadilah kita penganut agama yang taat kepada agama kita dan tidak menyusahkan agama orang lain. Tujuannya hendaknya Kristian masuk supaya dia tidak ganggu akidah orang Islam yang ada di sana, yang minoriti. Kita sebut orang Islam ini, Nabi SAW ajar kepada kita tentang apa dia? Nabi ajar tentang kita, tentang mahabbah, tentang kasih sayang. Allah sebut dalam Quran, kan Allah sebut dalam Quran, lakum dinukum waliyadin, la ikraha fid din. Maknanya
tidak ada paksaan dalam beragama. Orang Kristen kami tak paksa masuk Islam, tak. Kan ada isu baru-baru ni masuk Facebook, masuk internet, ada di dalam Pintas. Orang Kristen masuk Islam, dia kata dia dipaksa masuk Islam, dapat duit 100 ribu. Tuan-tuan membaca? Ada tu, ada isu. Kita pun memang, kami ada buat siasatan lah. NGO, sebab kita beberapa NGO Islam yang bergerak di secara aktif, kita buat siasatan, dan NGO itu memang sebahagian daripada Sengaja campur dengan beberapa orang sama. Ada jahil pun sekali. Jahil itu Jabatan Utama Islam ini. Maknanya kita dah dapatkan, kita tidak mahu yang terlibat itu NGO kita, NGO kami. Maknanya NGO yang terlibat dengan gerakan Islam. Jadi kita tengok, maknanya bukan yang dipaksa. Dulu ramai-ramai, memang kalau kita buat pengislaman, kadang-kadang kalau ialah kita pun nak Islamkan orang ni, bukan yang kita nak Islamkan orang, bukan yang kita bawa masuk rumah, okey, syahadu la ilaha illallah, bukan betul. Maknanya kita kena tanya dia dan sebagainya. Ini semuanya desakan hidup ni. Orang Islam masuk Kristian desakan hidup. Orang Kristian masuk Islam pun desakan hidup juga. Bila dah masuk Kristian, dibiarkan saja begitu. Bila masuk Islam balik, macam tu keadaan. Nak sebut tuan-tuan dalam baca Allah Subhanahu Wa Taala, ini tugas dan tanggungjawab kita semua. Orang saudara kita bila kami masuk ke dalam, tuan-tuan, yang cukup menyayat hati, pengalaman kita lah, pengalaman saya dan sahabat-sahabat bersama Ijaz juga, kita sudah membina 4 buah surau. 4 buah surau ini semuanya di kawasan-kawasan pedalaman. Di Kampung Padas, Kampung, lepas tu di Lombok, lepas tu di Kampung Paus, lepas satu lagi di Pintas. Di Pintas tu surau Datuk Zainal. Dia seorang dia buat surau. Nah, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita masuk ke dalam pun kita nak, maknanya yang pertama kita nak berdakwah lah, nak santuni masyarakat kita di situ, saudara kita di situ. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum. Tapi besok Allah tanya, siapa saudara kamu? Ini dia kata, maknanya kita ni macam mana kita nak peringatkan, kita nak tuan-tuan nak kita nak Allah Ta'ala berikan kita ma'ayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kita diberikan kefahaman agama yang bagus. Tuan-tuan semua insyaAllah orang baik-baik, orang alim, pergi boleh ke surau, boleh menimba ilmu, duduk, boleh dengar kuliah, selesa, boleh zikir, boleh bangun malam. Dan masih sama ada saudara kita yang tersepit di sana. Itu dia dalam hutan, bila kita tanya, boleh baca Fatihah. Jumpa kita pun selamat pagi. Lafaz Assalamualaikum tak boleh. Dan teman-teman, oh Islam, tak sebut dia kenapa? Dalam hidupnya tak pernah dia solat. Duduk di dalam bersama orang Kristen. Kalau Arab dia pun Arab sekali. Wah, minum arak pun sekali lah. Dia tak tahu arak itu haram. Kita bagi kita sekira lah, kita bagi tahu jangan minum arak, jangan berjudi. Kenapa Islam larang? Sebab ada hikmah. Dan ada sebab, ada tujuan kenapa Allah Ta'ala, kenapa Islam haramkan perkara-perkara itu kepada orang Islam. Orang bukan Islam di sini mau minum 10 ribu minum. Kita sebut itu. Maknanya Islam ini tidak jijik. Mari kita tidak paksa. La itu hafidin kan? Kita jangan pandang jijik dia. Besok dia dapat hidayah, kita pula yang tidak. Kita ni yang dah 30 tahun, 40 tahun beramal taat pada Allah Ta'ala, kita tak tahu lagi kehidupan arah ke akhir hidup kita ni. Tak tahu lagi. Banyak sejarah yang terdahulu ada ulama yang mati dalam keadaan kufur pada Allah Ta'ala. Yang Kristian hidupnya lama dalam keadaan tidak berakidah, yang menyeleweng akidahnya, tidak maknanya jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kesudahan akhir hidupnya seperti mana wanita tua dari Yahudi yang mati dalam keadaan husnul khatimah, yang Nabi SAW berziarah. Dan contoh ingat sejarah seorang wanita Yahudi yang selalu bila Nabi keluar tu, dia wanita Yahudi ini duk bagi dia ancaman macam-macam. Akhirnya dia sakit, Nabi ziarah dia, bagi dia makanan, bagi minum, apa semua. Dan sahabat Nabi Sayyidina Umar terutamanya tak setuju. Tak payah ziarah lah ya Rasulullah. Apa mau ziarah dia? Sekian lama dihina kamu, dihina kita macam-macam, bila Islam ini. Tiba-tiba kita pergi ziarah dia pula, berkasih sayang pula. Kan? Pergi pula bermesra-mesraan. Kita nampak. Akhirnya orang tua dia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mati dalam keadaan baik. Yang kita ni tak tahu lagi tuan. Islam sekian lama. Dan saudara kita, maknanya kita jangan pandang jijik. Mana mudah kita berjumpa dengan mereka, tuan-tuan, kami ni orang Islam, akidah kita Islam. Tuan-tuan Kristian, kita beza akidah, tetapi kita sama manusia. Dan itu modal kita nak jumpa Kristian. Kalau kita berucap depan mereka, tuan-tuan orang Kristian, kami orang Islam.
Akidah kita berbeza, tetapi kita sama manusia. Tuan-tuan bukan anjing, saya bukan kambing. Maknanya kita sama manusia. Bila sama manusia, keperluannya sama. Makan nasi juga. Tuan-tuan makan kayu juga? Tak, bukan nasi. Makan kambing juga, tapi kami tak makan babi, minta maaf. Tuan-tuan mungkin mereka makan babi. Ada sebab kenapa kita tak makan babi. Kenapa tuan-tuan tak boleh makan babi? Siapa tahu jawabannya? Kata, kenapa kita tak boleh makan babi? Haram. Jawabannya soal. Kenapa haram? Jadi tuan-tuan terhadap Allah SWT, akhirnya perkongsian tadi bila kita berjumpa dengan masyarakat, sempat Ustaz Arifin, saya pun berjumpa dengan seorang itu macam dia orang besar di situ. Dia pun pakai rantai pada salib. Dia kata selama ini gambaran saya kepada Islam ini cukup negatif. Negatif dia kata. Sebab dia kata, iyalah, dia kata banyak benda yang dia ingat Islam ini maknanya terlalu susah, terlalu sukar, terlalu mengongkong dan sebagainya. Jadi akhirnya bila kita hadir seperti itu, berkali masuk orang Islam yang di sana tidak lagi diancam. Maknanya pendai Kristian akan menghormati orang-orang Islam yang sedikit itu. Jadi tuan-tuan, itulah peranan dakwah ini. Perjalanan dakwah ini cukup panjang. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan mengenang kelahiran Rasulullah ini beserta sama Maulid Rasulullah. Hari ini kita dah masuk dalam elemen 30 Rabiul Awal dan penghujung Rabiul Awal. Jumhur ulama menyebutkan nak sambut cara nak mengingati Rasulullah, ingatlah cara bagaimanapun ada yang berarak kan, berarak ingat Nabi, berselawat sampai berpeluh-peluh kan, berjam-jam berjalan. Ini berjalan cukup panjang kan. Kalau di KK itu di Mandar Sallallahu Alaihi Muhammad, ada yang berjalan tak berselawat sudah, bercakap-cakapan saja. Bercampur antara lelaki dan perempuan. Satu kontingen, dia kontingen kan, berbaris. Akhirnya bukan dapat pahala, dapat dosa. Maknanya ingat Nabi boleh, berarak bukan tak boleh. Tetapi bila mana kita berarak itu berlakunya percampuran, mana percampuran lelaki dan perempuan, kita bukan dapat pahala, dapat dosa. Nak ingat Nabi cara kamu berselawat, berqasidah, nak ingat cara Nabi berceramah, nak ingat cara Nabi berzikir, nak ingat cara Nabi kamu potong lembu, potong kambing dan sebagainya, semuanya boleh. Tetapi sejauh mana benarkah kita ini cinta kepada Rasulullah SAW? Nabi tinggal kepada kita di dua, Quran dan Sunnah. Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihi ma kitab Allah sunnah Rasul. Nabi tinggalkan Quran dan Sunnah Nabi. Maknanya Nabi berdakwah kepada orang di Makkah 13 tahun, di Madinah selama 10 tahun, 13 tahun, 10 tahun, 3 tahun. Nabi berdakwah menyebarkan Islam. Dan Allah sebut dalam surah An-Nahl, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallah wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah fasir fil ard fanzur kaifa kana min 'aqibatil mukaththibin. Allah sebutkan Allah akan menghantarkan seorang rasul pada setiap kaum. Maka kalau kita akhir zaman ini yang Allah hantar Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW. Allah menghantarkan seorang rasul. Untuk apa Allah hantar? Aniyabudullah, untuk mengajak manusia ini kenal Allah, kembali pada Allah. Tak kira lah makna manusia pun, tak kira apa bangsa dia pun, bangsa Melayu ke, bangsa India ke, bangsa Hindu, bangsa orang Sabah Sarawak dan sebagainya, tak kira lah. Maknanya tugas Nabi SAW, tugas setiap rasul, aniyabudullah wajtanibut taghut. Maknanya ajak manusia pada Allah, dalam masa yang sama ajak juga manusia supaya hindarkan taghut. Apa dia taghut? Taghut ini maknanya lawan kepada ketaatan pada Allah SWT. Maknanya kalau kita seorang yang orang mukmin, orang Islam itu taat pada Allah, mesti bersama dengan Rasulullah, dengan para alim ulama. Itu susu galurnya kepada Rasulullah, kepada ulama. Maknanya orang yang taghut ini orangnya tidak bersama ulama. Itu saja. Mudah. Aniyabudullah wajtanibut taghut faminhum man hadallah. Dalam keadaan Allah Ta'ala menghantarkan Rasul untuk berdakwah, menyampaikan Islam, minta pada Allah, akan ada manusia yang menerima hidayah daripada Allah. Maknanya dakwah itu akan diterima. Ada pula manusia menerima dakwah kita. Sebab itu tuan-tuan, hidayah itu milik Allah, bukan manusia. Kerja manusia ini bekerja, sampaikan ayuhan nas ballighu anni walau ayat, sampaikan daripada walaupun satu ayat. Kita menyampaikan. Yang
yang memberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan maknanya tuan-tuan, Nabi Nuh, kan kisah yang terdahulu. Nabi Nuh, seorang nabi kekasih Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan Islam, ajak manusia supaya masuk kapal. Istri anaknya sendiri yang tak ikut dia. Apa? Maknanya Allah Ta'ala dia angkat tangan pada Allah. Ya Allah, Tuhanku, anakku, istriku tenggelam di lautan. Allah jawab, istrimu dan anakmu bukan daripada kalangan kamu. Demikian juga dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dan Allah, yang mati itu siapanya? Ayahnya, bapaknya. Bapak dia ni apa kerjanya? Tukang buat patung yang disembah oleh pengikut Namrud. Mati dalam keadaan kufur, dalam keadaan maknanya dia sebagai seorang pembuat berhala-berhala pada waktu itu. Nabi Ibrahim angkat tangan pada Allah. Ya Allah, Tuhanku, selamatkan ayahku. Allah jawab doa Nabi Ibrahim, ayah kamu bukan daripada kalangan kamu. Hidayah milik Allah, bukan milik kita. Nabi-nabi terdahulu pun diuji oleh Allah, bukan setakat diuji oleh orang yang mereka dakwah, orang yang mereka sampaikan Islam. Dalam kalangan keluarga sendiri, ayah sendiri, adik-beradik sendiri yang tak terima dakwah mereka. Dan akhirnya Nabi Muhammad SAW juga sama. Bapak saudaranya Abu Talib yang mati dalam keadaan kufur. Nak mati, nak nazak tu, Pakcik ucap kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. So pakcik ikutlah pakcik, kan? Wahai Abu Talib, ikutlah. Kan kalau kamu ikut ini, aku jamin kamu masuk syurga. Tak boleh juga, kan? Sebab di sebelah sana pula, jangan kamu yang asaskan agama ini, kan? Kamu jangan lupa tanah kawan uzah dan sebagainya. Akhirnya dia mati dalam kufur. Juga dijawab oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, hidayah itu dari Allah. Demikianlah yang kita terima. Maka hidayah itu bermacam cara. Hidayah itu diterima oleh manusia. Ada yang dapat hidayah melalui apa dia? Ada yang melalui mimpi. Dia tidur malam, dia mimpi, dia azab dalam api neraka. Tolong bangun, dia pun masuk Islam. Ada juga. Ada yang kedua, ada yang mendapat hidayah ini melalui dia dengar nasihat, dia dengar lagu-lagu dan nasyid, tahu nasyid. Dan sebab itu antara yang kita hidangkan kepada mereka. Yang membolak-balikkan hati manusia ini Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga orang yang menerima hidayah sebab apa dia? Sebab daripada guru, daripada kawan dan sebagainya. Maka tuan-tuan dalam hati Allah, semua ini tugas kita semua. Tugas kita belakang. Jadi mudah-mudahan perkongsian itu sangat bermanfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan kita juga tergolong dalam golongan mukmin yang sentiasa prihatin kepada masyarakat. Amalan yang disebutkan, kalau dibaca buku handbook untuk jenazah, bagus buku yang dicetak semula oleh Dr. Ridwan. Dia menceritakan amalan kita selepas mati. Amalan selepas kita mati, pahala berjalan. Kami Nabi sebutlah, maknanya terputus segala amalan, terputus segala bekalan manusia ini apabila mereka mati, mereka tidak bergerak lagi. Ini kita bagi pesan diri saya dan kita semua yang hadir malam ini sebagai perpesan-pesan. Anu amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah sebut dalam surah Al-Asri, wal 'asr, ada di masa innal insana lafi khusr. Manusia ini dalam keadaan rugi. Illa alladziina amanu, kecuali orang yang beriman kepada Allah. Tak cukup dia beriman lagi kepada Allah. Illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Mereka itu beriman kepada Allah. Orang beriman kepada Allah terkecuali daripada kerugian kepada Allah. Maknanya dia tidak rugi di sisi Allah kalau dia beriman kepada Allah. Wa 'amilus shalihat. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Maknanya dia beriman kepada Allah, dalam masa sama dia beramal saleh. Ada orang beriman tak beramal. Dia beriman pada Allah tapi tak beramal. Apa maknanya? Maknanya dia tidak beramal, dia tidak pergi ke masjid, dia tidak duduk kuliah ilmu. Dia sekadarnya 5 waktu dia buatlah. Selesai dari 5 waktu dia buat. Puasa dia buat dalam sana. Semua dia buat. Rukun Islam 5 dia buat. Pergi haji dia buat 10 kali lagi dia buat. Kan? Umrah dia tetap pergi, tetapi dia tidak beramal. Maknanya dia tidak menghayati amalan itu. Bila tidak beramal, tuan dalam hati Allah apa jadi? Wa 'amilus shalihat. Bila tidak beramal, kadang-kadang dalam dirinya dia memiliki Islam, dia memiliki iman, tapi dia tidak memiliki ihsan. Ihsan itu yang disebut apa dia? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu wa innahu ma'aka. Ihsan ini kita beribadah pada Allah, kita bila kita solat dan nampak Allah. Kan Allahu akbar, nampak Allah kan.
kepada logiknya tak nampak. Tapi itulah ihsan yang ada pada diri kita ini. Seolah-olah kita nampak Allah SWT. Batu dalam satu kuliah di Turki, ada seorang pensyarah. Pensyarah ni memang dia ni dia Syiah kan, tapi kurang dia pun. Dia mempersoalkan, dia kata Islam, dia kata agama Muhammad, dia kata maknanya dia kata Islam itu tidak betul. Solat tu maknanya kita Allah itu tidak wujud, Tuhan tidak wujud, dan juga macam itu. Dan ramai-ramai pelajar-pelajarnya ada seorang bangun. Dia kata kalau betul kamu ni ada Tuhan kamu kata ada Allah, mana bukti dia? Dia bercakap dengan tuan profesor. Bercakap dulu depan pelajar. Dan pelajar dia pun jadi syawal, jadi penimpa. Mana bukti dia dulu lah? Mana bukti? Dalam ramai-ramai ini seorang bangun. Dia bangun, dia kata tuan profesor ini hidup ataupun mati? Hidup ataupun mati? Dia kata hiduplah. Tuan profesor bernyawa ataupun tidak? Kalau hidup bernyawa lah pun. Itu bahasa dia. Itu saya tambah. Kalau hidup bernyawa lah. Dia kata mana nyawa tuan profesor? Saya dah tengok mana nyawa? Mana nyawa tuan profesor? Profesor itu diam. Tunjukkan kepada saya mana nyawa kamu. Macam itulah Allah Ta'ala kan? Kalau kita sebut yang ini mungkin terlalu dekat. Jadi air botol ada cinta, ada nampak tak siapa pencipta dia? Tak nampak. Tetapi kalau kita sebut pada diri dia, nyawa kamu mana? Tak nampak. Nyawa kamu yang kamu tak nampak tu, itulah Allah Ta'ala cipta. Akhirnya tuan-tuan dia bertaubat pada Allah. Ya, dia bertaubat pada Allah SWT. Itulah pentingnya ihsan. Kan ihsan pada diri kita tadi. Wa amilus shalihat, setelah mereka beramal saleh, watawassaw bil haqq, maknanya mereka akan berpesan-pesan. Dan ada saudara kita yang di sana, kita kena ceritakan masalah mereka. Itu namanya berpesan-pesan. Ada orang yang tidak sempat dai, bila kita sempat dai seperti sempat masuk dalam, bila dia keluar dia kena ceritakan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat yang kamu dapat itu kamu kena ceritakan. Mana nikmat tu? Nikmat ini dalam bentuk apa lah? Maknanya kita kalau kita dapat rezeki banyak, ada orang, wah aku dapat projek banyak 2 juta. Kan kalau itu cerita, jarang dia ceritakan. Nanti kalau ceritakan nanti orang minta ke rumah dengan aku. Kan? Maknanya nikmat itu juga dalam bentuk kita berjumpa dengan saudara-saudara kita itu nikmat. Kan berjumpa, dia mengenalkan ukhuwah persaudaraan. Ijaz dia banyak mulai nasyid ini dia banyak duduk pentas-pentas saja. Tiba-tiba masuk kampung, dia duduk atas pentas dia nak umum. Kan dia duduk kena nyanyi atas pentas macam ini. Kan nak sebut kedua nikmat walaupun dalam keadaan begitu mereka kita boleh berjumpa dengan saudara-saudara kita di sana. Kan sampaikan pemandangan dunia di atas, naik badan dia naik joget. Dia terbiasa menyanyi dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan hadirin Allah Subhanahu wa taala, inilah tugas kita sebagai hamba Allah, sebagai khalifah, sebagai dai. Masing-masing kita ni ada peranan, ada tanggungjawab. Kita ini disebut kullukum ra'i, kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Kan setiap di antara kamu ini adalah pemimpin dan ada tanggungjawab kamu yang akan ditanya oleh Allah. Kalau kita ni seorang ustaz, Allah tanya, kan kamu belajar ilmu agama, kan kamu sumbangkan? Kan kamu sampaikan ke Islam atau tidak? Kan Allah tidak tanya kejayaan kita berdakwah, tidak. Kejayaan kita berjuang, tidak. Berapa banyak kursi kamu dapat, Allah tak tanya. Tetapi Allah tanya apa dia? Allah tanya sejauh mana kita ikhlas berjuang. Allah tanya sejauh mana kita bekerja menyampaikan Islam kepada saudara-saudara kita di sana. Banyak lagi saudara-saudara kita yang tidak senasibnya kita. Tuan, alhamdulillah, waktu kita bersyukur kita ini ditakdirkan oleh Allah Ta'ala dulu di sini. Allah takdirkan kita ini duduk bersama orang yang kita faham agama, boleh solat, Allah, kita duk bayangkan, saya duk bayangkan masa kita pergi ke sana, apa jadilah kalau generasi yang begitu. Macam mana keadaan mereka? Kalau kita ada ahli keluarga kita yang ada di sana, keluarga kita ramai yang jauh daripada Allah. Dan yang paling menyedihkan tuan, ada kanak-kanak, berapa orang? 3 orang. Kanak-kanak ini Abang Isman, berapa umur kanak-kanak? 3 orang, 13 tahun. 13 tahun. 17, 14, 13. Ya, kanak-kanak tu, dia ni okey juga kan? Okey juga. Saya tengok dia duduk di rumah tu, di rumah kain tu, lepas di luar rumah tu dia buatkan macam pondok kecil.
Standard budak tu macam kucing. Anak tu anak orang Islam, dijaga oleh neneknya yang Kristian. Tak masuk TV tuan. Macam Australia tu baru-baru ni kan masuk TV kan, kecoh kan. Cara tak masuk TV. Ini 3 orang kanak-kanak ni dijaga oleh neneknya yang beragama Kristian. Dia tak duduk rumah pun duduk di luar. Kita tengok di luar sedih lah, tapi sebab buka saya buka ganas, saya tak akan di situ kan. Saya tahan sebenarnya bersebab bisa simpan lah kan. Bila kita balik itu masuk tandas, saya merawat dan tandas masuk dalam air. Nah sebutnya tengok nasib anak-anak tu apa dia dijaga oleh Kristian, ibu dan neneknya Kristian. Tapi kita, apabila kita sempat bagi sumbangan lah, kita nak ceritakan tentang dalam Allah SWT, kita cuba komit anak-anak tu kita hantar ke perbelanjaan. Dia kata hantarlah ke pusat kebajikan. Nah di Sabah ada tidak ada pusat kebajikan yang boleh hantar budak-budak itu. Kita nak urus mu'alaf untuk anak mati. Baru-baru ni saya Islam, kita ada Islamkan satu orang. Kalau tuan-tuan pernah tengok dalam Facebook, sama friend saya itu adalah satu orang hamba Allah. Saya Islamkan dia, umur 52 tahun. Dia ni, nama dia ni Ramli bin Kumi. Adik dia mantan calon parlimen Sepanggar, YP. Itu adik dia. Adik dia tu pastor. Kenal lah, biasalah dengan adik dia ni. Jadi dia nak ceritakan masuk Islam ya. Cuma kita sembang bab surah Al-Ikhlas. Dia datang ke kedai tempat kita minum, jumpa dengan kami di situ. Dia kata di sekian lama dia kata dulu Kristian, tak kenal hidup dia. Jadi kita sembang bab surah Al-Ikhlas. Kita cerita bab surah Al-Ikhlas. Hari itu juga dia ucap kalimah syahadah. Selang 2 bulan dia telefon Ustaz, dia kata saya dah masuk Islam 2 bulan. Jadi sekarang ni dia kata minta tolong Ustaz bawa saya untuk saya belajar ilmu fardu ain, belajar solat. Jarang betul jumpa mualaf begini. Jarang. Yang saya jumpa banyak mualaf dia telefon minta duit ya. Tapi tak apalah, tak ada masalah. Maknanya kalau kita ada kemampuan kita bantu juga. Kita banyak berjumpa yang mualaf macam-macam style. Jadi mualaf ni dia telefon Ustaz tolong saya. Kita mau panggil dan macam mana kita nak bantu, tanya Jabatan Agama, sahabat-sahabat yang kerja di situ, cuba macam mana kita nak buat. Bawa nak pergi Jabatan Agama. Dia kata Ustaz pergi ke Jabatan Agama tingkat 10. Daftarkan dia sebagai mualaf dan akan mualaf boleh ikut kelas, dapat dia kata seluruh hati. Saya pun bawa lah. Kita ikut prosedur tu A to Z. Kalau ikutkan tak perlu pun tak ada masalah. Tapi nak tengok macam mana prosedur tu boleh membantu atau tidak. Kita sudah Islamkan adanya dalam tak banyak, ada 7-8 orang lah. Dalam kita berdakwah tu ada 7-8 orang kita Islamkan. Dalam 7-8 orang tu ada yang kita ada yang masuk Islam tak mau tukar nama dia. Dia dalam tentu. Yang ini kita memang dia declare, aku nak tukar IC. Dia kata Ramli Kumi tu Ustaz tukar nama saya. Cari nama. Tukar nama dia Muhammad Sufyan bin Abdullah. Dan bila ceritakan bila sampai dia Jabatan Agama naik kelas 10. Bila maju itu dulu, dia kata ini dah masuk Islam. Isi orang, bagi orang ambil gambar pakai songkok. Ada yang sudah cerita tu. Dia bawa lah pakai songkok di atas dan dia pakai songkok bagi gambar. Dia kata bagi lagi surah Al-Quran. Kena pergi lupa bersumpah dia sumpah. Tuan, saya turun naik. Nak dapatkan kat mualaf dia saja. Turun naik, cocok di atas. Dia nak atas semua. Dia kata Ustaz kena cari 2 orang saksi. Oh, dia suruh saksi tu. Saya punya darah naik sekolah. Sebab saya dah turun naik kali ya. Kan ini tak naik, tapi astagfirullah, sabar. Orang kena jangan sabar. Kita pun dari Ustaz dia kata, saya kata adalah saksi seorang. Kebetulan masa itu saya bawa seorang kawan. Yang dia adalah seorang saksi. Masa saya Islamkan pun dia seorang je. Kena cari 2 orang juga, cari satu lagi. Kalau tidak tak lulus permohonan ni. Mahal kan? Yang tu nak apply pun mualaf. Jadi kita pun selotok lah. Dia tuan, ini sudah masuk Islam ni. Kau nak masuk Islam ni? Kau nak jawab? Saya punya hormat tu hilang. Kau nak jawab dia masuk Islam ni? Dia pun tak saya usulkan. Boleh pun. Tahu tak? Boleh pun. Alhamdulillah keluar kad mualaf tu dia keluar, baru dia boleh masuk kelas daftar apa semua. Dia kata dapat Malaysia buat daripada zakat sebulan 250. Itu pengalaman yang saya sangat seronok lah. Boleh uruskan dia ni daripada dia syahadah sampai dia kata dapat kad mualaf tu. Dalam keadaan dia pergi kita bawa tu, dia pakai seluar pendek. Dah masuk Johor dah azan.
Dan MUIS tu dekat masjid sebelahnya. Bila azan tu, jom kita sembahyang zuhur. Saya tengok dia pakai seluar pendek. Dia kata, boleh tak macam ni Ustaz? Pakai seluar pendek macam ni. Dan bukan hanya ambil ukur kepala kau sekali ni. Pakai kain lah, pakai tutup aurat lah, pakai seluar pendek kan. Kalau masuk gereja boleh lah. Masuk masjid, kita pakai kain kan. Jadi tuan-tuan dan tuan-tuan, banyak pengalaman-pengalaman yang kita boleh kongsi. Untuk kita sama-sama kita bincangkan, kita santaikan, dan kita kena laksanakan, kita kena buat kerja, kita kena dakwah kan, tugas kita menyampaikan dakwah ni kena diteruskan. Bermacam-macam ada orang boleh semua ilmu, boleh masuk ke dalam. Tuan, ada di kalangan kita ilmu hebat, belum tentu dia masuk dalam ni, belum tentu. Kan kita di sini kita boleh minta maaf, kita boleh berqasidah. Ada saudara kita yang tak sempat berqasidah. Kita boleh kita boleh duduk dalam ceramah umum. Kita rasakan kita ni sudah hebat, ilmu sudah hebat, iman sudah hebat. Tapi saudara kita di sana, di sana, dia menuntut di akhirat esok. Besok dia menuntut di akhirat. Kan Nabi sebut. Nabi tanya pada sahabat Nabi, kamu pernah dengar tak? Kamu pernah dengar tak orang yang muflis di padang mahsyar? Sahabat Nabi tanya, jawab, ya Rasulullah. Apa yang kamu faham muflis? Kata sahabat Nabi, yang kami faham muflis ini ya Rasulullah, orang yang tidak berharta. Orang yang tidak berharta ya Rasulullah, malah tidak memiliki harta, tak memiliki anak, inilah orang muflis. Kata Nabi, di yaumil mahsyar nanti, kan hadis riwayat Muslim, kata Nabi SAW, dia kata di yaumil mahsyar nanti ada sekumpulan orang yang muflis. Mereka ini datang kepada Allah dalam keadaan membawa amalan yang banyak, tetapi dalam masa yang sama mereka membawa dosa-dosa kepada Allah. Kata sahabat Nabi, macam mana tu? Dapat amalan, buat amalan banyak tetapi buat dosa juga. Maknanya dia ialah kita juga beramal banyak. Kalau orang kaya dia boleh menderma. Orang menderma ni Allah bagi pahala banyak. Kita boleh bangun malam, ada ilmu, boleh sampaikan ilmu. Tetapi dalam masa yang sama ada yang dimaksudkan oleh para alim ulama yang pertama, maknanya dia mementingkan dirinya saja, dan tidak maknanya kita tidak mengambil berat soal saudara-saudara kita yang memerlukan. Maksudnya orang yang memerlukan dakwah ini, sampaikan Islam, kita tidak minta. Hari ini juga tergolong dalam golongan yang muflis. Di samping orang yang dia memiliki pahala, tapi dalam sama dia berkhianat, dia zalim, dia menipu, dia berniaga menipu, dia maksudnya perkara-perkara yang dia buat ketaatan tapi dosa pun dia buat. Tetapi ulama juga menyebutkan maknanya dia beramal tetapi tidak menyampaikan kepada orang lain. Ikhwah dia tidak bernafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Ini juga akan termasuk dalam golongan yang akan muflis di sisi Allah SWT. Sekurang-kurangnya kita berdoa, kan jauh. Kalau kita jauh, kita boleh berdoa supaya kita doa kan saudara kita ini diberi hidayah oleh Allah Taala. Kalau kita memiliki harta, kita bantu dalam bentuk harta. Saudara kita boleh masuk ke dalam, kita bantu dia. Dan dai kita, saudara kita boleh masuk ke dalam, kita bantu lah. Semampu yang boleh, berapa yang kita boleh mampu. Kan cek account kita kan, aku boleh bantu dia ni berapa? 500 kali 500. Boleh bantu dia 50 ke 50. 10 ustaz. 10 itu kita kena bantu dia. InsyaAllah, kalau kita mampu. Kalau kita tidak mampu, kita bantu dengan doa pada Allah SWT. Jadi tuan-tuan dalam jamaah setakatlah mungkin malam ini kan terlalu seronok menceritakan masyarakat di pensianan di pedalaman tadi itu. Kadang-kadang kita susah kan. Jadi mudah-mudahan kita cukup membantu, dan kerja-kerja dakwah ini kita teruskan sampai bila? Sampai Allah panggil. Dan sampai Allah panggil. Allah hantar kita ke muka bumi bermusafir. Musafir itulah kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk Allah. Besok Allah panggil, bila selesai Allah kata apa? Cukuplah balik. Maknanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cukuplah kamu baliklah. Dan biar orang lain pula teruskan tugas kamu. Kan? Cukuplah kamu baliklah. Terlalu banyak kamu ni makan duit haram. Balik, nauzubillah. Maksudnya kita berniaga terlalu banyak cari duit. Allah panggil kita, nauzubillah. Cari duit untuk perjuangan dakwah. Tak apa. Untuk dakwah, berdakwah Allah panggil, cukuplah kamu baliklah. Jadi tuan-tuan dan jamaah, sampai bila? Sampai itulah
akan teruskan perjuangan. Dan tuan boleh bantu kita lah semampu yang terutama. Saya bawa kalender kecil. Ni boleh dapatkanlah seorang satu. Boleh simpan di poket di belakang tu ada kalender. Di belakang tu kalender, di depan tu nombor account. Dia bukan kalender kosong ni lah. Saya bagi kalender ni percuma. Tapi tuntun depan tu ada nombor account. Bukanlah Ustaz ya. Tuan dapatkanlah kalender yang percuma. Di depan tu ada apa ni maksud Al-Quran dan perkhidmatan yang ditawarkan NGO. Saya pengurusi prihatin lah, NGO prihatin sama. Itu program-program dakwah di pedalaman di negeri sama, insyaAllah. Jadi yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu dari kelemahan saya. Minta maaf, minta ampun kepada semua para ustaz, para ahli ulama. Andainya selama berkuliah tadi adalah bahasa-bahasa yang kurang enak, kurang baik dan sebagainya. Kalau pengalaman saya di pedalaman itu di Sabah, dengan kita bercakap tu, lepas kita kuliah tu ada kata, Ustaz ada soalan, apa dia? Oh, ingat nama dia tadi? Kalau saya ada kuliah bulanan di kawasan di Ranau, pergi kuliah kitab dan maknanya kita turun lah 2 minggu sekali saya sudah perjalanan 3 jam. 3 jam tuan, bukan kita wa amma bi ni'mati rabbika fahdits. Karena kita nak ceritakan itu. Tadi dah waktunya tak tahu. Pas dalam 3 jam sampai tu berhenti kuliah. Kita pergi 3 jam bertolak sampai pukul 4 pagi, 4 petang, maghrib pukul 6.30. Sampai maghrib balik pukul 10 malam. Malam tu juga balik. Just tengoklah macam kita balik malam. Kereta tu jadi nak jatuh bawah. Allah. Jadi tuan-tuan dan Allah SWT dia angkat tangan. Dia kata apa dia? Ustaz, saya tanya soalan tadi. Ustaz kata duduk dalam majlis ilmu ni, para malaikat melebarkan sayapnya. Macam mana bentuk sayap malaikat? Dia tanya macam tu kan, cebok. Dah mati besar aku sebut tadi. Itu tanda Allah SWT. Jadi yang baik pada Allah Ta'ala yang lemah dari kelemahan saya. Aku boleh hadas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina Muhammadin wa ala alihi jami'al muslimin wa muslimat al-mu'minin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Betul, saya lupa satu lagi. Di kampung persiaran tadi dia minta surau. Yang mu'alaf ni, yang orang Islam tadi dia minta surau. Jadi ada umumkan surau lah. Surau tu, dan surau dia masuk ke dalam jamu. Dia kata kos surau tu dia kata 50,000. Buat surau untuk 15 orang tadi. Tuan-tuan kalau ada yang kalangan tuan-tuan kawan-kawan di luar sana nak bantu untuk buat surau ni, beritahu lah kita. Kan untuk buat surau, untuk mu'alaf. Mu'alaf ada tak ada mu'alaf, ada bukan mu'alaf. Ada daun tadi. Jadi tuan-tuan apa ni? Nabi sebut orang yang buat masjid ni, masjid itu dia akan duduk di syurga. Ada di kalangan kita yang mampu, sumbanglah bagi untuk insyaAllah kita akan buat surau di sana. Sebab kita keadaan kita tengok pun memang perlu. Jadi mudah-mudahan insyaAllah tuan-tuan apa ni, malam ni kita bukan dana dakwah untuk apa ni, dakwah fisabilillah kebajikan dan surau khusus. Surau itu khusus lah, lain. Kalau tuan-tuan nak bagi itu lain, jangan dicampurkan dengan dana dakwah. Mana kalau ada tuan-tuan yang ada lebihan di mana-mana di ASB, di mana-mana untuk buat surau itu boleh kita tuntut sumbang insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.